Selamat datang ke Cikgu Ling Channel. Dalam video ini, saya akan menunjukkan cara mengisi job description Hermes yang lengkap dari maklumat umum sehingga ke bahagian pengesahan. Kalau video ini membantu, sila like dan share kepada rakan-rakan yang lain. Subscribe channel ini untuk menerima update video baru. Sebelum bermula, sila buka template JD Sekolah Harian. Pautan untuk mendapatkan template ini boleh anda dapatkan di bahagian description bawah video ini. Option yang pertama, kita boleh muat turun keseluruhan folder. Option yang kedua, muat turun template yang kita perlukan sahaja. Option yang ketiga, save template ini ke dalam Google Drive. Seterusnya, boleh buka laman web Hermes sama ada dengan Google Search Hermes atau klik pautan link yang dibekalkan di bahagian description bawah video ini. Sila log masuk dengan ID pengguna dan kata laluan yang betul. Sila pilih deskripsi tugas di bawah data perjawatan. Klik fungsi, kemudian selenggara komponen deskripsi tugas. Seterusnya, klik di hyperlink nama. Sila isi maklumat umum sehingga ke bahagian pengesahan satu persatu ikut urutan. Cikgu-cikgu boleh isi PPP atau GAB di bahagian ringkasan gelaran jawatan sebenar. Klik di menu drop-down Grade JD, pilih grade semasa cikgu-cikgu. Jangan lupa klik simpan atau kemas kini untuk save maklumat yang kita masukkan. Seterusnya, isi tujuan pewujudan jawatan. Klik tambah untuk masukkan rekod yang baru. Copy tujuan dari template, kemudian paste ke sini. Perkataan yang pertama ialah kata kerja, mengajar. Cek dalam drop-down list. Kalau perkataan mengajar tidak tersenarai, kita pilih lain-lain. Dan isi perkataan mengajar di text box. Asingkan ayat ini dari bahagian yang mula dengan perkataan ke arah. Cut dan paste ke ruangan hasil. Kemudian, klik butang simpan. Seterusnya, cikgu-cikgu boleh isi bahagian accountability. Untuk pengetahuan cikgu-cikgu, semasa taklimat kami diberitahu kita perlu isi accountability dan dimensi ke semua bahagian grade jawatan yang dipaparkan. Contohnya, dalam template ini ada 6 grade yang disenaraikan. Maksudnya, saya perlu isi ke 6 grade ini untuk bahagian accountability. Saya akan berkongsi dengan cikgu-cikgu bagaimana kita mengisi ke semua grade yang disenaraikan ini dengan cepat. Tipsnya ialah mengisi DG41 dengan lengkap, kemudian salin accountability DG41 ke DG42. Tanpa mengira cikgu berada di grade yang keberapa, saya sarankan cikgu-cikgu isi dari grade DG41 untuk memudahkan penyuntingan ke grade yang lain. Klik butang tambah untuk masukkan accountability yang baru. Copy accountability yang pertama dari grade DG41. Kemudian paste ke dalam Hermes.
Perkataan yang pertama ialah kata kerja. Sila semak dalam menu drop down. Kalau ada, kita pilih perkataan tersebut. Kalau tidak ada, kita pilih lain-lain dan masukkan perkataan ini ke dalam text box yang diberi. Kad ayat ini bermula dari bagi ke ruangan hasil. Kalau tidak dapat mencapai butang-butang yang berada di bawah, cikgu boleh kecilkan skrin dengan Ctrl minus atau tekan butang Tab untuk menggerakkan cursor ke bawah. Klik simpan. OK. OK sekali lagi. Accountability yang dimasukkan tadi akan dipaparkan di bahagian ini. Klik butang tambah. Kemudian, copy tugas utama A dari template, paste ke dalam Hermes. Satu text box untuk satu tugas utama sahaja. Cikgu juga boleh copy ke semua tugas utama ke dalam satu text box, kemudian cut and paste ke dalam text box yang seterusnya. Kalau sudah siap, klik simpan, kemudian OK. Rekod accountability yang dimasukkan tadi dipaparkan di sini. Sila ulangi langkah yang sama untuk masukkan accountability 2 hingga 8. Asyik klik untuk tukar antara template dengan Hermes sangat menyusah, betul? Kita boleh guna function Windows untuk split screen, sebelah kiri untuk rujukan dan sebelah kanan untuk Hermes. Macam ni kita boleh buat dengan cepat dan tidak perlu switch antara template dengan Hermes. Kalau sudah siap mengisi ke semua accountability, DG41 ada 8 semuanya. Kita boleh pilih grade DG41 atau 42 dalam menu drop down. Klik salin accountability. Di grade jawatan JD, pilih DG41, kemudian klik salin. OK. Kesemua rekod accountability dipaparkan di sini. Cikgu boleh klik butang simpan. OK. Jadi, selesai sudah pengisian data untuk DG41 atau 42. Seterusnya, klik di menu drop-down dan pilih DG44. Ulangi langkah yang sama seperti tadi, salin accountability dari DG41 atau 4142 adalah sama kedua-duanya. Lepas salin accountability, kita akan dapat paparan seperti ini. Sila cek dalam template JD, ada bahagian teks yang berwarna merah. Bahagian tersebut adalah bahagian yang perlu kita buat perubahan. Klik hyperlink kemas kini di rekod yang kita nak edit. Sudah selesai membuat perubahan, jangan lupa klik simpan. Cikgu sila cek satu persatu dari rekod ke-3 hingga ke-8. Kalau ada bahagian yang berwarna merah, kita klik kemas kini untuk buat perubahan. Kalau tidak ada bahagian yang berwarna merah, boleh skip rekod yang berkenaan. Cikgu perlu memberi perhatian semasa mengisi accountability DG48 hingga DG54. Di DG48 sini, kita boleh tengok bahagian ini berwarna merah. Di bahagian 44 berwarna hitam. Maksudnya, kita perlu membuat perubahan di bahagian yang berwarna merah ini. Dan di bahagian ini pula, sebelum ini DG44 berwarna merah, maksudnya sudah dibuat perubahan. Sekarang, kali kedua perubahan berwarna biru. Jadi, kita hanya perlu membuat perubahan di bahagian yang berwarna biru sahaja.
Dan seterusnya di DG54, kita hanya perlu kemaskini bahagian yang berwarna hijau. Kalau dia belum kemaskini sebelum ni, dia ada perubahan warna untuk kali pertama, sama ada merah atau biru, kita perlu buat perubahan di bahagian tersebut juga. Kalau sudah siap bahagian accountability, cikgu-cikgu boleh teruskan dengan pengisian bahagian dimensi. Sama juga seperti accountability, kita perlu isi ke semua grade yang tersenarai di bahagian dimensi. Pilih lain-lain dari menu drop-down, copy ketiga dimensi ke dalam 3 text box yang berasingan. Masukkan skop ke dalam setiap dimensi. Nyatakan kelas dan bilangan murid bagi setiap kelas. Kemudian, text box yang kedua, nyatakan kelas, kemudian bilangan waktu. Yang ketiga, nyatakan nama kelab, persatuan atau badan beruniform. Kalau sudah siap, jangan lupa tekan butang simpan. Sudah selesai DG41, bolehlah kita isi grade yang seterusnya. Kalau cikgu-cikgu sudah isi untuk grade semasa, tidak perlu hapuskan. Cikgu hanya perlu salin rekod yang cikgu isi dalam grade semasa itu ke grade yang lain. Rekod dimensi yang sudah cikgu-cikgu key in akan dipaparkan seperti ini. Seterusnya, pilih grade yang belum diisi. Lepas tu, klik di hyperlink salin dimensi. Pilih mana-mana satu grade dari menu drop-down sebab semuanya sama, tiada perubahan. Lepas tu, klik salin. Okey. Kalau cikgu-cikgu nampak di bahagian turutan ini, hanya nombor kosong dipaparkan, cikgu perlu berikan nombor kepada setiap satu rekod. Kalau tidak, rekod ini tidak akan disimpan. Ulangi langkah yang sama untuk salin dimensi yang lain. Kemudian, siap untuk bahagian yang ini. Seterusnya, kita boleh isi kelayakan akademik. Cikgu-cikgu boleh rujuk bahagian ini dalam template JD. Di sini nyatakan maklumat yang perlu kita isi ialah ijazah sarjana muda pendidikan atau ijazah sarjana muda dan sijil perguruan atau diploma pendidikan. Jadi, maklumat yang kita isi tidak bergantung kepada badan kita, tapi bergantung kepada kelayakan untuk memegang jawatan. Ini disebabkan kalau cikgu pindah atau cikgu naik pangkat, kalau cikgu letak master atau PhD, tapi pengganti yang datang itu tidak ada kelayakan berkenaan, dia tidak dapat masuk ke dalam jawatan. Sudah selesai kelayakan akademik, cikgu-cikgu boleh isi bahagian kompetensi. Disebabkan saya sudah isi bahagian ini, jadi butang kemaskini yang keluar. Kalau cikgu-cikgu yang belum isi, akan nampak butang tambah di bawah sini. Klik pada butang tambah, lepas tu rujuk template JD ikut grade semasa cikgu-cikgu. Contohnya, saya bergrade DG41, saya akan tambah rekod kompetensi ikut DG41. Cikgu-cikgu boleh tambah satu persatu atau sekaligus klik tambah 10 kali untuk masukkan 10 text box. Sudah siap? Jangan lupa tekan butang simpan. Okey, sekarang cikgu-cikgu boleh isi bahagian pengalaman. Kalau grade cikgu ialah DG41, di sini pengalaman isi perkhidmatan pendidikan, tempoh pengalaman isi yang minimum iaitu 0. Kalau cikgu bergrade DG44, boleh isi perkhidmatan pendidikan dalam grade 41. Boleh isi macam ni. Perkhidmatan pendidikan dalam
grade DG41. Lepas tu isi yang minimum. Di sini dia kata tidak kurang 8 tahun. Minimum ialah 8 tahun. Isi 8 saja. Lepas tu simpan. Kalau cikgu bergrade DG48, di sini isi perkhidmatan pendidikan dalam grade DG44. Isi yang minimum juga 8. Kalau DG52, isi perkhidmatan pendidikan dalam grade DG48, minimum ialah 6 tahun. Sini isi 6. Bagi cikgu yang bergrade 54, di sini pula isi perkhidmatan pendidikan grade DG52. Lepas tu, isi minimum 3. Selesai bahagian pengalaman, seterusnya isi bahagian pengesahan. Draft jadi, pilih ikut grade kita sendiri. Lepas tu, klik hyperlink untuk mengemas kini nama pegawai pengesah dan nama pegawai pelulus. Klik di bahagian hyperlink, kemudian unit organisasi, klik di simbol tambah, lepas tu Kementerian Pendidikan Malaysia, pilih pejabat ketua pengarah pelajaran Malaysia. Seterusnya boleh pilih ikut kategori sama ada prasekolah atau bahagian matrikulasi. Kalau cikgu-cikgu yang berkhidmat di sekolah rendah atau sekolah menengah, boleh pilih Jabatan Pendidikan ikut negeri masing-masing. Kemudian pilih PPD, sekolah rendah atau sekolah menengah. Dan sekarang bolehlah cikgu pilih nama sekolah yang cikgu berkhidmat sekarang. Senarai nama staf di sekolah cikgu-cikgu berkhidmat akan dipaparkan di sini. Kalau line internet slow, dia akan loading lebih lama sikit. Cikgu-cikgu boleh pilih nama pegawai pengesah. Contohnya, pegawai pengesah di sekolah saya ialah PK pentadbiran. Selepas nama dipilih, akan dipaparkan di ruangan pegawai pengesah. Seterusnya, ulangi langkah yang sama untuk tambah pegawai pelulus. Contohnya, di sekolah saya, pegawai pelulus ialah Tuan Pengetua kami. Kalau sudah selesai kesemuanya, cikgu-cikgu boleh klik butang hantar. Selepas kita hantar, kita tak boleh buat apa-apa lagi perubahan. Jadi sebelum hantar, cikgu-cikgu semak dulu adakah semua maklumat diisi dengan betul, kemudian baru klik hantar. Kalau tutorial ini bermanfaat, sila tekan butang like sebagai tanda sokongan dan galakkan kepada saya. Subscribe Cikgu Ling Channel untuk lebih banyak video lagi.